Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang salih fi dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Muka surat 72. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari, kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu, dan pasti ia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Maka paksalah dirimu untuk mengerjakan ketaatan, nescaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Tetapi jika engkau suka menangguhkan ketaatan dan tidak mengambil peduli dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal, kerana kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Ketika itu, engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada kesudahannya, dan hendaklah engkau selalu mengingati satu pepatah Arab, wa inda sabahi yuhmadul qaum mussura, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Maksud pepatah ini ialah kumpulan yang berjaya berjalan di waktu malam, mereka akan sampai ke tujuan di awal pagi. Lain halnya dengan kumpulan yang tidur sahaja pada waktu malam, mereka masih jauh ketinggalan di belakang. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang berjaya, yang menggunakan masa mereka dengan bijak, manakala kumpulan yang kedua ialah kumpulan yang akan mengalami kerugian dan penyesalan. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini menjadi satu kenyataan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang telah dikhabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk kamu sembahyang, puasa dan adab-adab keduanya, dan adab-adab sembahyang berjemaah serta adab-adab sembahyang Jumaat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dapat menghadiri daripada taman-taman syurga, majlis ilmu yang mana kita dikerumuni oleh malaikat-malaikat yang dikhususkan untuk menghadiri daripada majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu, dan di mana terdapat malaikat. Semakin banyak malaikat di dalam satu majlis, maka semakin banyak turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam adab perbahasan adab tidur, yang mana setelah selesai membahaskan daripada adab tidur, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita agar supaya kita merenungkan tentang betapa pendeknya umur kita di alam dunia ini, dan walau sesusah mana pun kita terpaksa mengharungi kehidupan di dunia ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada larangannya, akan tetapi ianya sangat singkat kalau nak dibandingkan dengan betapa lamanya kita akan hidup di negeri akhirat kelak. Iaitu kalau nak dibandingkan umur dunia dengan umur akhirat, itu tidak boleh nak dibandingkan.
Bagaimana pula nak dibandingkan umur kita yang sangat singkat, walaupun kalau nak dibandingkan dengan umur dunia. Umur kita nak dibandingkan dengan umur dunia pun sangat sikit, apatah lagi nak dibandingkan dengan umur akhirat. Maka kata Imam Ghazali, kalau kita mampu untuk bersabar dekat dunia ni 10 tahun, 20 tahun untuk nak hidup senang dekat dunia, maksudnya di waktu muda tu kita bersusah payah bekerja, cari duit, belajar dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita hidup senang di akhir hayat kita di dunia, yang mana akhir hayat kita di dunia ni pun kadang-kadang singkat, sangat sikit. Jadi bagaimana orang yang berakal itu, kalau dia benar-benar mengetahui akan kehidupan dan meyakini akan kehidupan setelah kematian, maka pasti dia akan sanggup bersabar menanggung kesusahan di dunia ini untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, kerana hasilnya adalah kesenangan yang tidak ada penghujung di negeri akhirat. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah ingatkan kita jangan pula panjangkan angan-angan, kerana apa? Bila kita panjang angan-angan, merasakan kita ni akan hidup lama, tidak merasakan dekatnya kematian, maka kita akan menjadi malas dalam melakukan ketaatan. Selagi mana kita merasakan kita ni akan hidup lama di dunia, maka selagi itu kita akan melengah-lengahkan daripada melakukan ketaatan dan melengah-lengahkan daripada taubah. Dan kita berada di bulan Rejab yang mulia ini, bulan yang mana dianjurkan, yang mana para ulama mengatakan Rejab ini bulan beristighfar, bulan untuk beristighfar dan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sebagai satu persiapan secara umumnya untuk menuju ke negeri akhirat, tapi secara khususnya untuk kita masuk pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan sudah tidak lama lagi akan kita masuk pada bulan tersebut. Maka sebagai persiapan untuk masuk bulan Ramadan, maka kita bersihkan diri kita daripada segala dosa dengan memperbanyakkan istighfar dan bertaubat. Dan juga kita beristighfar dan bertaubat untuk menyiapkan diri untuk menuju ke negeri akhirat. La ilaha illallah. Maka di sini Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa kematian itu wa anta ta'lam, dan kamu mengetahui secara yakin bahawa kamu tidak akan berada di alam dunia ini, kamu tidak akan kekal di alam dunia ini selama-lamanya. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa muddati hayatik, dan mungkin sahaja kamu tidak ajal kamu itu sudah tidak lama. Contohnya mungkin 1 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan. Akan tetap na'am faqadir hadha hujumul maut fi lahzatik atau fi waqtik. Sebab tu apabila seseorang itu mengingatkan akan kematian, merasakan kehampiran kematiannya, maka ia akan bersiap sedia untuk hari tersebut. Akan tetapi kalau dia merasakan hari kematian itu masih jauh, maka dia akan melengah-lengahkan seperti yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW bersabda dalam hadis, tuhfatul mu'min al-maut, hadiah bagi orang-orang yang beriman itu adalah kematian. Kenapa kematian itu merupakan hadiah? Kerana melalui kematian dia akan mendapatkan kerehatan yang sebenar. Hidup di dunia bersusah payah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersusah payah bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tak ada rehat. Ada je amalan-amalan yang perlu dilakukan, ada je perkara-perkara yang perlu untuk diberikan perhatian dan diberikan keutamaan berbanding perkara-perkara lain, sehingga terkadang merasa beban, merasa berat untuk melakukan perkara tersebut di permulaannya. Akan tetapi lama-kelamaan akan menjadi mudah. Jadi bila hidup di dunia itu dipenuhi dengan aktiviti amal ibadah dan sebagainya, jadi bila dia meninggal dunia, maka disitulah mulanya kerehatan. Di situ dia akan mendapat rehat. Sebab tu dikatakan kematian itu merupakan hadiah bagi orang yang beriman, kerana bila datang kematian barulah dia mendapat kerehatan yang sebenar, barulah dia mendapat kenikmatan yang sebenar, barulah dia mendapat iaitu pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya.
Dunia ni walaupun dia mendapat kesenangan, dia mendapat pemberian daripada Allah, akan tetapi kalau nak dibandingkan dengan negeri akhirat, tidak ada bandingannya. Sebab itu dalam riwayat juga mengatakan bahawa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang-orang kafir. Kerana apa? Kerana ada banyak perkara larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di dunia ini kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman ada benda larangan, itu tak boleh, ni tak boleh. Nak makan tu tak boleh, nak pakai setengah-setengah pakaian tak boleh, nak buat duit cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh, dan sebagainya. Semuanya ada larangan-larangan ataupun ada syarat-syarat untuk melakukan setiap perkara. Kalau bertepatan dengan syariah barulah boleh, kalau tidak bertepatan dengan syariah maka tidak diizinkan. Maka seakan-akan orang yang beriman itu sentiasa berada dalam kepenatan, kesusahan, menanggung daripada menahan daripada hawa nafsu, daripada mendapatkan keinginannya sesuka hati, dan untuk juga berusaha berlawan daripada bisikan-bisikan syaitan, yang mana bisikan syaitan dan bisikan hawa nafsu itu terkadang selari dengan keinginan kita. Tapi kita terpaksa melawan daripada bisikan syaitan, terpaksa melawan daripada bisikan hawa nafsu untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila datangnya ajal, apabila datang hari kematiannya, maka di situ seakan-akan dia mendapat kebebasan, dia dimerdekakan daripada tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Wa kana Rabi' bin Khaitham, berkata seorang alim salih, dia mengatakan law faraqa dzikral maut qalbi sa'atan wahidah la fasada. Kalau hati aku ini lupa akan kematian walaupun satu saat, maka akan rosaklah hati itu. Ni orang-orang yang kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang-orang yang mengetahui daripada penyakit-penyakit hati, mengetahui daripada perkara-perkara yang merosakkan hati. Dengan lupa akan kematian, maka hati itu akan menjadi rosak. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kita, akthiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyakkanlah daripada ingatkan sesuatu perkara yang menghancurkan kenikmatan. Ingatkan sesuatu perkara yang akan menghancurkan daripada kenikmatan. Kemudian Imam Ghazali meneruskan dengan mengatakan, wa kallif nafsaka as-sabr ala ta'atillah, dan bersabarlah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Fa innaka law lam taqdir dukhul al-maut alayka baghtah, kerana kalau kamu tidak mentakdirkan kematian itu akan datang bila-bila masa, maka sebaliknya fa innaka law dan kamu menganggap bahawa kamu akan kekal di atas dunia ini lagi 30 tahun, lagi 50 tahun sebagai contoh, maka kamu akan bermalas-malasan, kamu akan melewatkan daripada melakukan ketaatan. La ilaha illallah. Dan kalau kamu bersabar dalam melakukan ketaatan, melakukan seperti mana yang disuruh oleh Imam Ghazali, maka kamu akan bergembira saat kematian, kegembiraan yang tidak ada penghujungnya. Kamu dapat melihat tempat kamu di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita dah bersiap sedia, telah mengambil bekalan yang secukupnya untuk negeri akhirat, dan telah memperbaiki hawa nafsu kita, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku di hari akhirat nanti adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi selagi mana kita ada waktu untuk memperbaiki daripada sifat-sifat kita ni, sifat ni ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk itu perlu yang buruk itu perlu untuk dibersihkan. Adapun yang baik itu perlu untuk dihiaskan dalam diri kita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sumpah dengan pelbagai daripada makhluknya untuk menekankan kepentingan membersihkan hati dan menghiaskan hati ini dengan sifat-sifat yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha.
Allah bersumpah atas 8 daripada makhluknya. Kalau Allah mengangkat sumpah dengan satu perkara, walau Allah tak angkat sumpah pun, kalau Allah hanya menekankan bahawa sesuatu perkara itu adalah penting, maka itu adalah penting. Tapi nak mengingatkan kepada kita, hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita dan menekankan kepentingan tersebut. Bahkan diangkat sumpah dengan 8 daripada makhluk-makhluknya yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa Allah kata? Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah orang-orang yang membersihkan jiwanya itu daripada kotoran dosa, kotoran nafsu, sifat-sifat yang buruk dan sebagainya. Wa qad khaba man dassaha. Maka rugi dan celakalah orang-orang yang membiarkan nafsu itu tidak dididik seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia, daripada kebaikan ataupun daripada akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah berusaha untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan cuba untuk mendidik nafsu ini supaya mengikuti daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau kita melengah-lengahkan daripada melakukan ketaatan dan berasa malas, dan apabila tiba kematian waliyadzubillah tabaraka wa taala dalam keadaan kita tidak bersedia dan tidak sangka-sangka, maka kita akan menyesal, yang mana penyesalan itu tidak ada penghujungnya. Kerana apa? Kerana kita diberikan peluang untuk mengambil daripada bekalan-bekalan negeri akhirat di dunia, tapi kita tak gunakan. Bahkan kita mengikut hawa nafsu, terlalai daripada bisikan-bisikan syaitan dan terpedaya dengan kecantikan-kecantikan dunia ini, sehingga kita tidak menyiapkan bekalan yang sempurna untuk negeri akhirat. Sebab itu ada pepatah Arab mengatakan, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Maksudnya apa? Ada kumpulan, ada orang yang mana orang lain berehat bersenang-senang. Contohnya malam, orang tidur, rehat, bersenang-senang. Tapi orang ni, dia sibuk berjalan di waktu malam. Dan kebiasaannya malam apabila berjalan, orang tak ramai dekat atas jalan. Jadi dia dapat travel dalam lebih kilometer dalam waktu yang lebih singkat. La ilaha illallah. Dan ini juga perjalanan yang diperjalankan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perjalanan yang mulia, pada peristiwa yang agung, iaitu Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di waktu malam. Di sini juga menunjukkan bahawa kalau kita nak travel dan sebagainya, kalau untuk mengelakkan daripada traffic jam dan sebagainya, nak cepat sampai, menjadi asbab di waktu malam. Ala kulli hal, yang lebih penting itu beribadah di waktu malam. Di waktu orang tidur, berehat, maka orang-orang yang beribadat di waktu malam itu akan lebih cepat sampai ke destinasinya, iaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidur, orang rehat, kita beribadah, kita habiskan amalan-amalan, baca Quran dan sebagainya. Sebelum subuh dah bangun. Subhanallah, kalau kita tengok sebahagian manusia sanggup bangun daripada pukul 4 pagi, pukul 5 pagi untuk exercise. Nak exercise buat apa? Untuk nak jaga kesihatan tubuh badan. Setiap hari istiqamah bangun pukul 4 pagi, 5 pagi. Dan kehidupan mereka mungkin panjang sampai 70 tahun, 80 tahun. Akan tetapi ba'din ish, kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ma yanfa. Kesihatan dan umur yang panjang tidak akan mendatangkan manfaat kalau tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Wa hasuna amaluh, iaitu setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbaiki daripada amal ibadahnya, maka itu mendatangkan manfaat. Adapun umur yang panjang, diberikan kesihatan yang sempurna tapi tidak beriman kepada Allah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan iman, maka tidak mendatangkan apa-apa manfaat.
La ilaha illallah. Naam. Kemudian setelah menyebutkan tentang untuk merenungkan tentang pendeknya umur seseorang dan jangan dipanjangkan angan-angannya dan sebagainya, sentiasa menasihati diri ini agar supaya tidak tertipu dengan dunia dan bisikan syaitan, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala berpindah ataupun menyambung daripada kitabnya itu dengan membahaskan daripada adab-adab mengerjakan sembahyang. Muka surat 75, adab-adab mengerjakan sembahyang. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempatmu, dan engkau telah suci daripada hadas, dan setelah engkau menutup aurat dari lutut sampai ke pusat bagi lelaki dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan, maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Dan berdirilah dengan tegak, kemudian bacalah olehmu surah An-Nas sampai akhirnya. Engkau baca surah tersebut dengan niat untuk membentengi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian hadirkan hatimu dan kosongkan jiwamu daripada sebarang waswas, dan hendaklah engkau fikirkan bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan engkau bermunajat dengannya. Maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai dan dada yang penuh berserabut dengan waswas dunia, bisikan syahwat dan hawa nafsu. Dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala rahasiamu dan melihat ke dalam hatimu, dan ia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk dan penuh rendah diri. Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya, dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Nah, di sini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan daripada adab-adab sebelum menunaikan as-salah. Adabus salah ay al-matlubah fiha, iaitu adab-adab yang digalakkan untuk kita lakukan sebelum menunaikan ataupun sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita telah selesai daripada bersuci daripada hadas yang kecil ataupun besar, kemudian selesai bersuci daripada segala kotoran, kotoran yang tidak dimaafkan sewaktu sembahyang, baik pada tubuh badan, dan perlu untuk diambil perhatian juga najis-najis yang mungkin terdapat pada hidung ataupun pada mulut ataupun pada mata ataupun pada telinga. Sebagai contoh, kadang-kadang seseorang dia punya gusi senang berdarah. Kalau dia pakai miswak, kadang-kadang miswak tu keras, maka mungkin boleh menyebabkan gusi dia luka ataupun berdarah. Maka pada ketika itu akan darah itu dianggap sebagai najis, yang mana kadang-kadang akan menjadi asbab tidak diterima solatnya. Maka perlu berhati-hati pada tempat-tempat tersebut. Wasiyab, dan juga pastikan bahawa baju yang kita guna itu tidak mengandungi daripada kotoran ataupun tidak melekat dengan kotoran dan sebagainya. Wal makan, dan tempat kita sembahyang. Dan yang dimaksudkan tempat sembahyang itu adalah tempat kita berdiri dan tempat kita menggerakkan tubuh badan sewaktu sembahyang. Maksudnya, kalau kita sembahyang, kita berdiri, kita duduk antara dua sujud ataupun kita rukuk, tak terkena pada najis. Walaupun berdekatan dengan najis, maka dikira tempat itu bersih. Tapi ini adalah makruh untuk sembahyang dekat dengan tempat-tempat yang kotor ataupun dekat dengan tempat yang bernajis. Dan setelah kita menyelesaikan daripada menutup aurat, yang mana ianya merupakan syarat sah salat juga, seperti mana dua yang pertama tadi, suci daripada hadas kecil dan besar, dan suci daripada najis pada badan, baju dan tempat, dan kemudian menutup aurat. Dan aurat bagi lelaki adalah daripada pusat hingga ke lutut. Adapun bagi perempuan dari seluruh tubuh badan kecuali tapak tangan dan muka. Akan tetapi bagi kaum lelaki, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kamu sewaktu kamu ingin sembahyang ataupun mendatangi daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pergi jumpa orang lain, pergi office, ada dia punya Allahumma salli ala Muhammad, ada pakaiannya. Kalau kita pergi ke majlis-majlis formal function dan sebagainya, ada pakaian-pakaiannya. Perlu yang ada collar,
perlu pakai stokin, perlu pakai kasut dan sebagainya, apatah lagi kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaiknya kalau kita jaga daripada pakaian, sempurnakan pakaian. Kalau boleh pakai kupiah, pakai baju Melayu ataupun pakai jubah, kalau dapat yang dah berkahwin dan sebagainya, kalau dapat pakai serban dan sebagainya, lebih afdal dan lebih sempurna. La ilaha illallah. Naam. Fastaqbil al-qiblah. Kemudian setelah menyebutkan tentang aurah, penutupan aurat, maka disebutkan tentang untuk menghadap kiblat dengan sempurna. Menghadap kiblat itu hakikatnya adalah dengan dada kita dan dengan, iaitu bahagian hadapan badan kita tu, dada lah lebih kurang. Bila dada tu menghadap kiblat, maka insya-Allah seluruh tubuh badan akan menghadap kiblat. Dan di dalam mazhab Asy-Syafi'i, daripada kalau kita berada di hadapan Kaabah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita semua, ahli keluarga kita, anak-anak kita, untuk menjadi daripada dhuyufir rahman, daripada tetamu-tetamunya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat melihat kepada Kaabah al-Musyarrafah, yang mana setiap hari turun pada Kaabah itu 120 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. 20 rahmat untuk orang-orang yang melihat kepada Kaabah, 40 untuk mereka-mereka yang bertawaf, dan 60 untuk mereka-mereka yang salat. Wahakadha, hanya dengan melihat kepada Kaabah itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dekat dengan Kaabah, maka kita sembahyang kena betul-betul menghadap, sebab secara yakin memang kita boleh nampak. Adapun kalau kita daripada jauh, maka mengikut ijtihad, iaitu kita berusaha sedaya upaya untuk menghadap kiblat itu setegak yang mungkin, selurus yang mungkin, menggunakan daripada perkara gadget-gadget yang diberikan, ataupun kalau kita ada ilmu untuk melihat daripada menggunakan matahari dan sebagainya, maka kita gunakan perkara-perkara tersebut untuk mengetahui daripada arah kiblat. Naam. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan, kemudian hendaklah kita berdiri qa'iman muzawijan baina qadamaihi bihaitsu la tadummuhu. Kemudian kita berdiri dalam keadaan menjarakkan kedua kaki kita itu lebih kurang satu jengkal, kurang lebih satu jengkal. Ay mub'idan bainahuma biqadri shibr. Dalam keadaan satu jengkal, tak perlu terlampau lebar, tapi tak perlu sampai dua-dua melekat, kaki kiri dan kanan melekat. Yang ini kita jarakkan satu jengkal ataupun kurang lebih mengikut kita punya lebar bahu kita. Naam, waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safan was-safad fi shalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu sembahyang ataupun berdiri di dalam sembahyang dalam keadaan as-safad. Safad tu apa? Iqtiranul qadamain, iaitu didekatkan kedua kakinya, kaki kiri dan kanan itu berdekatan, melekat duduk. Was-safan huwa raf'u ihdar rijlain, ataupun safan ni apa? Berdiri satu kaki, dia letak duduk kaki, tapi satu weight tu kat sebelah kaki, satu lagi dia tak letak, macam dia berehat atas satu kaki. Itu pun dilarang. Maksudnya kita letak berat kita itu atas dua-dua kaki. Wastawi qa'iman, dan berdirilah tegak bagi mereka-mereka yang mampu. Wa amar ra'su fal afdal itraquhu. Adapun kepala, yang afdalnya adalah untuk kita menundukkan, merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan memberikan tumpuan, pandangan itu ditumpukan pada tempat sujud. Itu yang paling afdal. Li'annahu aqrab lil khusyu', kerana lebih mudah untuk mendapat khusyuk daripada kita mengangkatkan kepala. Terkadang kalau kita angkat kepala, nampak pakaian ataupun baju, t-shirt orang yang sembahyang di depan kita, ataupun kadang-kadang kalau kita saf pertama pun nampak tulisan-tulisan ataupun kitab-kitab nama ustaz-ustaz yang mengajar kitab tersebut dekat surau-surau dan sebagainya, ataupun dekat masjid, sehingga mengganggu dari perhatian kita. Maka ataupun kadang-kadang tulisan-tulisan tentang waktu salat dan sebagainya, iklan-iklan yang berjalan dan sebagainya, maka sebaiknya kita melihat ke bawah agar supaya kita dapat berikan perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam as-salah. Wa ba'da istiwa'il qa'im qul, dan sebelum kita nak mengangkat takbir, dianjurkan, kata Imam Ghazali rahimahullah, untuk membacakan surah Qul a'udzu birabbin nas, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindungi daripada gangguan syaitan yang dikejam. Naam. Wa ahdir qalbaka ma anta fih, dan hadirkanlah hati kamu
tentang apa yang kamu sedang hadapkan, iaitu kamu sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan hati, wa farrighhu minal waswas, dan kosongkan hati kita ini daripada segala waswas dan daripada bisikan-bisikan hati kita, memikirkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan as-salah. Wanzur baina yaday man taqum, dan fikirkanlah di hadapan siapa kamu sedang berdiri. Kalau kita sedang berdiri di hadapan guru, ataupun kita sedang berdiri di hadapan orang saleh, ataupun kita berdiri di hadapan pemimpin ataupun sultan dan sebagainya, maka kita tak mampu untuk nak fikirkan perkara lain, melainkan memberi perhatian yang penuh kepada apa yang mungkin akan dikatakan oleh orang besar yang kita sedang berdiri di hadapannya. Bagaimana pula kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa kaifa tunajih, dan bagaimana keadaan kamu sewaktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah bacaan kita itu bacaan satu orang yang tidak merasakan kehadiran orang lain di hadapannya? Contohnya, kadang kita sembahyang seorang-seorang, kita baca ikut suka hati kita, tapi bila kita sembahyang berjemaah, kita kena jadi imam, maka kita takut bacaan kita itu tidak disukai oleh orang lain, ataupun tidak sempurna bacaan kita itu mengikut ilmu, iaitu ikut hukum hakam fiqh dan sebagainya, ataupun hukum tajwid. Maka kita memperbaiki, mengelokkan bacaan kita kerana orang, tapi yang sebetulnya kita memperbaiki bacaan kita itu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana orang. Allahu akbar. Naam. Wa kaifa tunaji, bagaimana suara kita, bagaimana bacaan kita, bagaimana perasaan kita sewaktu membaca daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sebagainya di dalam as-salah. Wa bimadha tunaji wa 'azzim fi nafsika qadra al-munajah, dan rasalah keagungan peluang yang Allah berikan untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dapat jumpa orang-orang besar, pemimpin ataupun sultan dan sebagainya sekali dua kali seumur hidup, tapi kita merasakan itu merupakan satu peluang yang luar biasa yang diberikan. Takkan lupa seumur hidup. Kita akan cerita dekat semua orang kita jumpa, Masya Allah, hari tu aku dapat jumpa orang ni dan sebagainya. Ini Allah izinkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana keadaan kita sewaktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana adab kita sewaktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Wastahyi an tunaji maulak biqalbin ghafil, dan rasalah iaitu hadirkanlah perasaan malu di dalam hati kita kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lalai. Hati kita tak tahu apa yang sedang kita baca, kita tak sedar apa yang imam baca, kita tak tahu apa makna yang kita sedang baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah solat selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi sampai sekarang masih lagi belum mengetahui apa yang kita baca di dalam solat. Kerana apa? Kerana dengan mengetahui apa yang kita baca, makna-makna apa yang kita baca di dalam solat akan membantu untuk menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Maka bersihkanlah hati kita ini daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta dikatakan bahawa memikirkan tentang perkara-perkara akhirat pun ianya bukan satu perkara yang afdal. Walaupun memikirkan perkara-perkara akhirat itu baik, tapi di dalam solat itu hanya memfokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Naam, dan ketahuilah, kata Imam Ghazali, sewaktu kamu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang terdapat di dalam hati kamu, apa-apa yang kamu simpan, apa-apa yang kamu sembunyikan, apa-apa yang kamu terlintas dalam fikiran kamu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. La ilaha illallah. Naam. Dan kata Imam Ghazali, wa nadhir ila qalbi, dan mungkin bayangkan sewaktu kita menunaikan solat, syurga di belah kanan kita dan neraka di sebelah kiri kita. Fa innal qalba idza ishtaghala bi dhikril akhirah yanqati anhu alwaswas. Kerana apa? Kerana kadang-kadang hati ni bila dia memikirkan tentang sesuatu perkara yang besar, iaitu perkara akhirat dan sebagainya, maka akan terhenti daripada bisikan-bisikan syaitan. Fa yakunu hadha tamthil tadawiyan lidaf'il waswas. Maka merasakan kewujudan syurga dan neraka di kanan dan kiri seseorang itu akan menghilangkan
daripada bisikan syaitan. La ilaha illallah. Sebahagian orang-orang salih dia kata apa? Dia kata bila aku baring, aku merasakan syurga berada di kananku dan neraka berada di kiriku, sehingga ianya menghilangkan daripada perasaan mengantuk untuk tidur. Jadi tak boleh tidur. Sebab apa? Dia sentiasa merasakan perkara-perkara akhirat itu hadir bersamanya setiap masa. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala buka hijab dan angkat kelalaian kita ini daripada negeri-negeri akhirat. Kita ni lalai dari kita, perkara-perkara dunia tu hadir di hadapan kita. Kita tahu apa nak buat tentang perkara-perkara dunia, apa nilai-nilai yang kita akan dapat daripada perkara-perkara dunia, tapi kita lalai daripada perkara-perkara akhirat. Rasulullah itu tidak berada di hadapan mata kita. La ilaha illallah. Kita lalai tentang Rasulullah, tentang sunnahnya Rasulullah, tentang ajaran-ajaran Rasulullah, tentang adab-adab Rasulullah. Kita lalai tentang syurga, tentang neraka, tentang balasan-balasan, tentang mizan, tentang sirat, tentang kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sewaktu kita berdiri untuk solat, rasakan bahawa kita satu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keadaan berdiri kita di dunia ini di dalam solat akan merupakan satu tanda bagaimana kita akan berdiri di hadapan Allah di akhirat nanti. Kalau kita berdiri dalam keadaan penuh ketaatan, penuh kerinduan, penuh kehormatan, penuh hati ini penuh dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu berdiri di dunia, maka insya-Allah kita akan berdiri di hadapan Allah nanti di akhirat dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, diberikan pemberian, dipermudahkan urusan kita di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi waliyadzubillah, kalau kita berdiri dalam keadaan malas, kita berdiri dalam keadaan lalai, kita berdiri dalam keadaan terpaksa, maka ditakuti di akhirat nanti kita akan dicampakkan solat itu pada muka kita. Nah, kemudian disebutkan dalam khabar, disebutkan dalam riwayat bahawa laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqal. Seseorang itu hanya mendapat bahagian solatnya mengikut kadar kehadiran hatinya di dalam solat. Maksudnya makin kita hadir hati bersama Allah di dalam solat, makin banyak pahala kita, makin banyak bahagian kita daripada solat. Tapi kalau kita hadir hati sekejap hadir, lepas tu lalai, sekejap hadir, lepas tu lalai. Contohnya 10% hati tu hadir bersama Allah, hati kita hadir di dalam solat, maka 10% je lah pahala dapat daripada solat tersebut. Kalau kita hadir 50%, maka 50% daripada solat tu kita dapat, wahakadha. Maka perlu diusahakan untuk menghadirkan hati di dalam as-salah. Antara asbab untuk menghadirkan hati di dalam salat adalah menghadirkan hati di dalam berwuduk. Bila wuduk, jangan bercakap, jaga adab-adab wuduk. Bila berwuduk itu dibacakan doa-doa yang mana telah kita bahaskan dalam kitab ini. Sewaktu kita nak berkorban mulut, apa yang perlu kita baca dan hadirkan. Sewaktu kita membersihkan hidung, masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan air. Sewaktu membasuh muka, sewaktu basuh tangan, sewaktu menyapu daripada kepala, membasuh telinga, basuh kaki dan sebagainya. Apa yang perlu kita baca dan perlu kita hadirkan, sehingga apabila kita berusaha menghadirkan hati sewaktu berwuduk, maka insya-Allah lebih mudah untuk kita hadirkan hati sewaktu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat juga, anna man khasha'a fi salatihi wajabat lahul jannah. Barang siapa yang hatinya hadir di dalam salat, maka wajib baginya syurga. Wa kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Dan keluar daripada salat seperti hari dia keluar daripada perut ibunya, iaitu tanpa dosa, diampunkan segala dosanya. Maksudnya orang yang berusaha untuk salat dengan sebaik mungkin, maka dia akan keluar daripada solatnya dalam keadaan dosanya semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang disebutkan dalam hadis, as-salah ila salah, dari satu solat hingga satu solat, wal jumu'ah ila jumu'ah, satu jumaat hingga jumaat yang lain, wa ramadan ila ramadan, dari satu ramadan hingga ke ramadan yang lain, mukaffaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair, menghapuskan, mengampunkan dosa-dosa kalau ditinggalkan, dijauhi daripada dosa-dosa besar. Maksudnya dosa-dosa kecil akan diampunkan daripada satu solat hingga solat yang lain. Kita mengambil wuduk, dosa akan keluar daripada tubuh badan kita, daripada anggota-anggota wuduk.
Iaitu kalau kita berwuduk tanpa membaca daripada doa-doa dan menjalankan daripada adab-adab wuduk, maka dosa akan keluar daripada tubuh, daripada anggota wuduk. Tapi kalau kita menjaga daripada adab dan doa-doa berwuduk, maka dosa akan keluar daripada seluruh tubuh badan kita selepas kita selesai berwuduk. Dan kemudian bila solat pun sama juga, diampunkan dosa. Kita merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan banyak pemberian. Asbab pengampunan itu sangat banyak, sehingga di akhirat nanti berkata para malaikat, ya ini umat yang akhir zaman ni pelik kalau dia tak dapat masuk syurga. Pelik kalau dia tak dapat masuk syurga kerana asbab pengampunan sangat banyak. Dan umat-umat terdahulu pelik kalau dia dapat masuk syurga kerana nak diampunkan dosa di zaman dahulu. Pada umat-umat yang terdahulu tidak mudah seperti yang diberikan kepada umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan dan khusyuk ini merupakan salah satu sunnah dalam solat. Walaupun ianya satu sunnah, akan tetapi ianya merupakan ruh solat. Walaupun ianya bukan rukun, tidak dianggap sebagai satu rukun, akan tetapi antara perkara yang paling penting ataupun asas di dalam solat itu kehadiran hati bersama di dalam solat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan juga tentang perkara yang lain, iaitu ihsan di dalam solat. Ihsan itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud fi salatika ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mampu untuk melakukan, maka kita, iaitu merasakan bahawa kita sedang melihat menghadap Allah, maka kita tidak akan meninggalkan daripada sunnah-sunnah salah selagi mana kita mampu untuk melakukannya, melaksanakannya. Sebab kita rasakan bahawa kita berdiri di hadapan Allah, maka kita punya bacaan sebaik mungkin, cara kita berdiri sebaik mungkin, segala sunnah-sunnah salah yang kita tahu, kita akan cuba untuk melakukan, khususnya kehadiran hati dan sebagainya, menjaga hati kita ini daripada melencong ke sana ke sini. Naam, fa illam takun tarah, akan tetapi kalau kita tidak mampu merasakan perasaan tersebut, menghadirkan hati kita, ataupun merasakan bahawa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sedang melihat kita. Fa idh huwal musyahid likulli ahad min khalqihi fi harakatihi wa sukunihi, kerana Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan kepada setiap hamba-Nya, sama ada yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Akan tetapi perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang solat lebih daripada perhatiannya yang terhadap yang lain. Maksudnya perhatian ingin memberikan rahmat, ingin memberikan pengampunan, dan ingin memberikan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, apabila kita tak mampu untuk menghadirkan hati kita kerana kekurangan kita, hati tak boleh hadir, tubuh badan pun tak boleh bergerak, senang diganggu, ada lalat sikit ke, panas sikit ke, rasa jadi tak tenang di dalam salat kerana kekurangan kita. Kata Imam Ghazali, kerana kekurangan kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, faqaddir, maka bayangkan bahawa ada satu orang yang kita hormati, ataupun ada satu orang salih, ada orang yang kita hormati daripada ahli keluarga kita, ataupun ada orang alim ataupun orang salih yang sedang melihat kepada kita. Bila kita merasakan bahawa ada orang sedang lihat kita, maka kita pun akan perbaiki solat. Itu satu perkara yang biasa kan. Li'alam kaifa salatik fa inda dhalik yahdur qalbaka wa taskun jawarihak. Kerana dengan itu akan membantu hati itu hadir bersama Allah dan mengelakkan tubuh badan kita bergerak tanpa ada keperluan. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana kita takut kalau kita bergerak tak tentu pasal, banyak bergerak dalam solat, tidak sempurna menunaikan solat, maka orang yang sedang kita rasakan dia sedang lihat akan mengatakan, orang tu sembahyang tak betul. Kita takut orang cakap di belakang kita, cakap kita ni sembahyang tak betul dan sebagainya. Kita tak suka. Disebabkan itu kita
perbaiki daripada solat kita. Dan itu sifat waliyadzubillah orang yang murai, suka menunjuk-nunjuk, suka menunjukkan kesempurnaan ibadahnya kepada orang lain, tidak merasa puas dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan ibadah kita. Kalau kita rasa kalau kita melakukan ibadah tu kerana Allah, maka sama ada orang puji ataupun tidak, orang tahu ataupun tidak, tak menjadi masalah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, kemudian bila kita bila kita merasakan bahawa ada orang tengok kita, kita mampu untuk menyempurnakan solat kita, memperbaiki daripada solat kita, memperhalusi daripada solat kita, maka pada waktu itu, kata Imam Ghazali, kembalilah kepada diri kamu, nasihatilah diri kamu, dan marahlah diri kamu dengan mengatakan, ya nafsu asu, wahai nafsu yang buruk, wahai nafsu yang jahat, ala tastahin min khaliqika wa maulak, tidakkah kamu merasa malu kepada Tuhan kamu? Kamu kamu merasakan bahawa ada orang tengok kamu, sedangkan orang itu tak mampu memberikan apa-apa kebaikan, tidak mampu memberikan kamu kebaikan, manfaat ataupun keburukan, mudarat. Tapi hanya dengan pandangan dia ataupun merasakan bahawa dia sedang pandang kamu, maka kamu mampu untuk menyempurnakan salat. Adakah orang yang lemah itu pada pendapat kamu lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala yang padanya segala kebaikan dan segala keburukan? Imam Ghazali cuba dia nak psycho kita. Mula kalau kita tak mampu nak sembahyang dengan khusyuk, Imam Ghazali kata, bayangkan bahawa ada orang yang sedang lihat kita. Orang yang kita muliakan, orang yang kita hormat sedang lihat kita. Dan kalau kita mampu untuk nak hadirkan hati kita, perbaiki solat kita, bila kita merasakan ada orang yang kita hormat sedang melihat kita, maka Imam Ghazali cakap pula, kemudian marah diri sendiri. Kalau kita mampu untuk sembahyang dengan sempurna bila merasakan orang lihat kepada kita, maka maksudnya kita juga mampu untuk nak sempurnakan solat dengan merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Tapi kerana kekurangan kita, tidak mengambil indah, tak mengambil perhatian terhadap perkara tersebut, sehingga kita tidak berusaha sedaya upaya untuk menghadirkan hati kita dalam solat, menyempurnakan solat apabila merasakan bahawa Allah berada di hadapan kita. La ilaha illallah. Betapa jahilnya seseorang hamba itu apabila dia tidak merasakan keagungan Allah sewaktu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa zalimnya diri kita ini terhadap diri kita sendiri. La ilaha illallah. Dia takut kepada hamba Allah tapi dia tak takut kepada Allah. Dia boleh merendah diri di hadapan hamba Allah, tapi dia tidak merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah itu lebih layak untuk ditakuti dan dimuliakan. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Maka Imam Ghazali mengatakan, maka perbaikilah, ubatlah nafsu kamu, jiwa kamu itu dengan hilah-hilah seperti ini. Fa'asa an yahdur ma'aka fi salatik. Moga-moga dengan kamu melakukan hilah-hilah seperti ini, hati kamu akan hadir bersama kamu di dalam as-salah. Fa innahu laisa laka min salatika illa ma aqaltah. Kerana kamu tidak mendapat pahala daripada solat kamu melainkan apa yang kamu hadirkan hati kamu bersamanya, iaitu bersama solat. Wa amma ma idza ataita bihi ma'al ghaflah. Adapun kamu melakukan solat itu sama ada daripada bacaannya ataupun daripada zikir-zikir di dalam solat dalam keadaan lalai dan lupa. Kadang-kadang kita lupa berapa bilangan zikir, kadang-kadang kita lupa bilangan rakaat, kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang sedang kita baca. Tengah berdiri baca tahiyat akhir, tengah baca tahiyat akhir baca surah Fatihah. Wa hakadha amma anta fih bi an lam yahdur qalbak fa huwa ila al-istighfar wa takfir ahwaj. Maka kalau keadaan solat kita seperti itu, maka kita lebih memerlukan daripada istighfar dan lebih memerlukan daripada kafarah, iaitu menghukum daripada diri kita kerana kita tak mampu menyempurnakan solat. Kena marah, kena beri hukuman. Kalau sembahyang tu tak sempurna, kita hukum diri kita, mungkin dengan mengeluarkan sedekah ataupun mungkin dengan berpuasa. Kerana apa? Kerana kita tidak hadir hati bersama Allah Subhanahu wa taala dalam as-salah. Allahu akbar.
Kemudian Imam Ghazali meneruskan dengan mengatakan, apabila hatimu masih belum mahu hadir dan anggotamu masih belum tenang, maka ini adalah dari sebab kurangnya makrifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Cuba engkau bayangkan jika ada orang yang salih dari keluargamu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Oleh itu, kembalilah engkau menasihati dirimu dan katakan padanya, wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu yang menciptakanmu? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah ini, dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan anggotamu menjadi lebih tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya, sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa kemudaratan atau kemanfaatan kepadamu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu, dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Maka alangkah besarnya kezalimanmu dan alangkah bersangatannya jahilmu, dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini, barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Dan sebenarnya engkau tidak memperoleh apa-apa di dalam sembahyangmu kecuali sekadar mana yang engkau khusyuk padanya. Adapun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakannya. La ilaha illallah. Dalam riwayat menyebutkan, lau khasha'a qalbu hadha la sakanat jawarih. Berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau hati orang ini hadir bersama Allah, khusyuk kepada Allah, maka anggota tubuh badannya tidak akan bergerak. Maksudnya apa? Alamah nak tahu hati kita hadir, tenang ataupun tidak di dalam solat, tengok tangan kita. Adakah kita sembahyang tu dapat tenang je? Kadang-kadang orang sembahyang dia main dengan janggut dia, kadang dia sembahyang dia kibas, mungkin ada benda dekat muka dia. Itu salah satu tanda menunjukkan bahawa solatnya itu tidak hadir, hatinya itu tidak tenang, tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan, apabila hatimu telah hadir, maka jangan lupa engkau membaca iqamah, walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian. Dan apabila engkau sembahyang berjemaah, maka hendaklah engkau azan, kemudian diikuti dengan iqamah, lalu engkau berniat. Maka kata olehmu di dalam hatimu, misalnya, usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala, sahaja aku menunaikan fardu zuhur kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah niat ini hadir di dalam hatimu ketika engkau takbir, dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada lafaz takbir. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terhurai. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisah-misahkannya. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu, dan ujung-ujung jarimu membetuli bahagian atas daripada kedua telingamu, dan engkau betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahumu. Disebutkan di sini tentang sunnah sebelum salat, antaranya adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah merupakan satu dakwah yang sempurna, jemputan yang sempurna kepada Allah Subhanahu untuk hadir ke dalam as-salah, dan iqamah juga menunjukkan bahawa telah tiba waktu untuk kita masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diagungkan daripada panggilan azan, dan perlu diagungkan daripada iqamah. Jangan sampai bila sedang diazan dan iqamah kita sedang buat benda lain, kita sedang bercakap, tidak berikan perhatian kepada azan dan iqamah. Dan walaupun ianya di bulan Ramadan pun, kadang-kadang bila azan maghrib kita sibuk nak buka puasa, maka kita lupa nak menjawab azan. Maka cuba kita hadirkan hati kita sewaktu azan, berikan perhatian yang penuh, berikan kemuliaan kepada azan sewaktu ianya berkumandang. Dan jangan lepaskan peluang untuk melakukan azan. Contohnya kita dekat rumah,
ajar anak-anak kita untuk melaungkan azan, ajar anak-anak kita untuk iqamah di rumah, ajar anak-anak kita untuk sembahyang berjemaah di rumah. Mungkin kalau mereka tak tahu, kita yang ajarkan, kita buat dahulu, sehingga apabila mereka dah pandai, kita ajarkan mereka untuk azan dan iqamah. Merupakan satu dakwah yang sempurna. Di dalam itu terdapat kalimat tauhid, perkara yang mengajak kepada as-salah, mengajak kepada kejayaan dan sebagainya. Maka jangan ditinggalkan. La ilaha illallah disebutkan di sini. Kalau kita sembahyang sendirian, maka iqamah. Kalau kita sembahyang berjemaah, maka azan dan iqamah. Tapi sebaiknya kita jangan biasakan diri untuk sembahyang sendirian. Jangan sembahyang sendirian. لأنها لافتتاح الصلاة وتطلب للفائدة المفروضة أيضا وتطلب للفائدة المفروضة أيضا. Naam, sama ada kita sembahyang adaan ataupun qadaan, maka dianjurkan untuk kita melaungkan iqamah. Wa in intadharta hudur jamaah yusalluna ma'ak fa'adzin thumma aqim. Akan tetapi kalau kita ingin solat berjemaah, maka kita azan dahulu untuk memanggil orang agar supaya akan ada solat berjemaah. Naam, di sini disebutkan bahawa pendapat yang sahih daripada Imam Ghazali, daripada Imam Syafi'i, bahawa hatta kalau kita sembahyang seorang pun disunnahkan untuk kita melaungkan azan. Disunnahkan untuk kita melaungkan azan. Khususnya kalau kita berada di padang pasir ataupun di luar lah, dianjurkan untuk kita melaungkan azan walaupun seorang. Walakin yakfi fi adhanihi isma' nafsihi bi khilafi adhanil i'lam. Akan tetapi kalau kita azan seorang, cukup kalau kita dengar untuk diri kita sendiri. Maksudnya tak perlu nak kuatkan suara, tinggikan suara. Fa idza aqamta fanwi istihdar niyyah ay kull. Nah, InsyaAllah kita akan berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang tentang adab-adab sembahyang setelah masuk ke dalam as-salah ataupun nak mengangkat takbiratul ihram. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita tentang as-salah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk menyempurnakan daripada salat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala letakkan kecintaan dalam hati kita ini untuk sentiasa berada di dalam as-salah, yang mana sebahagian daripada orang-orang salih itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat mereka, walladzina hum fi salatihim daimun. Mereka itu sentiasa berada di dalam keadaan as-salah, iaitu sentiasa menunggu salat. Dalam hadis Nabi menyebutkan, kamu berada di dalam salat selagi mana kamu menunggu salat. Jadi kita jadikan jadual harian kita ini adalah menunggu daripada salat. Perkara yang paling penting yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita harian adalah as-salah. Kemudian baru kita letak isi jadual-jadual lain in between sembahyang, sehingga kita menjadi daripada orang-orang yang sentiasa menunggu kepada salat dan sentiasa berada di dalam as-salah. Amin Allahumma amin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan Rejab ini merupakan bulan Nabi mendapat perintah salat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka moga-moga disempurnakan daripada amal ibadah kita, khususnya salat ini bermula daripada bulan Rajab. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.